Allahu 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 Allah. Sekarang kita ambil beberapa contoh cabaran sebelum syahadah. Dan saya akan bercerita dengan anda, pengalaman saya dan saya akan garapkan, saya akan campurkan sekali dengan pengalaman-pengalaman mu'alaf lain yang memeluk agama Islam. Saya akan combine pengalaman saya dan saya akan satukan dengan pengalaman mu'alaf yang lain. Itu perkara pertama. Perkara kedua, saya memeluk agama Islam 24 tahun yang lepas. Saya juga akan berkongsi sedikit sebanyak cabaran yang kami lalui 24 tahun yang lepas. Dan ada antara cabaran ini, kalau hari ini dah ada banyak penambahbaikan. Clear ke? Tetapi saya tetap nak sebut juga perkara ini, walaupun ada di antara cabaran tadi, mungkin dah kurang hari ini. Untuk apa? Supaya kita boleh jadikan itu sebagai satu pedoman. Satu panduan kepada kita, oh, ini juga pernah menjadi cabaran kepada mu'alaf once upon a time. Okey, kita ambil beberapa contoh. Yang pertama sekali, saya ambil diri saya lah, senang cerita. Dan saya percaya ramai lagi mereka memeluk agama Islam, mu'alaf yang masuk Islam pun ada perkongsian yang serupa. Yang pertama sekali, kalau sebelum memeluk agama Islam, cabaran kami yang pertama ialah kami tak tahu yang agama Islam ni berbeza. Kami tak faham kenapa agama Islam tak sama dengan agama lain. Kami tak faham. Sebagai non-Muslim termasuk saya, ada tanggapan semua agama sama saja. Contoh, saya sebagai orang India. Sebagai orang India, agama dia adalah agama Hindu. Kalau seseorang itu adalah Cina, maka orang Cina agama ni adalah agama Buddha ataupun Taoist ataupun Confucius. Kalau seseorang itu katakan Mat Saleh, maka agama dia Kristian. Kalau orang Melayu, agama dia Islam. Jadi kalau orang suruh saya masuk Islam, pada fikiran saya, bila sebut masuk Islam, bererti masuk dalam agama orang Melayu. Clear ke? So sebagai non-Muslim, pada saya, kenapa saya mesti masuk agama orang Melayu? Saya lahir sebagai orang Hindu, saya akan mati pun sebagai orang Hindu. Ini adalah ungkapan yang biasa kita gunakan. So, satu, salah faham bahawa semua agama adalah sama. Persoalan yang lain yang menjadi halangan untuk kita nak memeluk agama Islam, ini saya minta izin cakap terus terang, boleh ke? Tak apa ke cakap terus terang? Boleh ke? Jangan marah tau. Sebab kita nak bincangkan permasalahan yang ada. So saya minta izin cakap terus terang ya. Boleh ya? Tak apa ke? Sebab masyarakat kita kalau nak cakap sesuatu kena berlapik. Kadang-kadang kita terlalu banyak berlapik, mesej tak sampai. Ada waktu orang tak faham bahagian mesej. Yang dia faham tu bahagian lapik. Sebab lapik ni tebal gila. So pada petang ini saya minta izin cakap terus terang. Clear ke? Tapi saya tak kata semua orang begitu. Saya tak kata semua. Tapi saya nak bagi tahu adalah segelintir daripada pengalaman ini yang berlaku. Contoh. Ada antara kami tidak mahu memeluk agama Islam sebab kami melihat contoh-contoh yang tidak baik di kalangan orang-orang Melayu Islam yang berada keliling kami. So keliling kami adalah beberapa orang Melayu Islam. Saya tak kata semua tau, saya kata adalah contoh-contoh tak baik dan contoh yang negatif itulah yang melekat dalam kepala kita. Okeylah, saya bagi contoh yang mudah untuk kita faham. Kalau hari ini kita lihat rekod di Malaysia, penagih dadah paling ramai siapa? Penghuni pusat-pusat serenti paling ramai siapa? Penghuni dalam penjara paling ramai siapa? Bosia, Pojan paling ramai siapa? Mak rempit, Mina rempit paling ramai siapa? Kes buang bayi paling banyak dilaporkan di kalangan siapa? Harapan pagar makan padi. Harapkan tin makan biskut. Paling banyak dilapor di kalangan siapa? Jadi bagi yang bukan beragama Islam, ada antara kami ni mempunyai satu tanggapan yang negatif melihat segelintir orang Islam perangai tak elok, maka kami lihat Islam tu sendiri tak elok.
Clear ke? Ini salah faham kami. Ini yang saya nak syurga. Okey, saya bagi contoh. Saya nak bagi contoh. Okey. Brothers and sisters, saya nak bertanya kepada anda. Kalau seorang non-Muslim, orang yang bukan beragama Islam, kalau dia nak kenal Islam, buku apa yang dia akan baca first kali? Buku apa dia akan baca? Quran? Bukan. Hadis? Bukan. Buku pertama yang dia akan baca ialah Mustafa ataupun Amiruddin ataupun Khairuddin ataupun Ahmad ataupun Siti ataupun Aisyah ataupun Khadijah ataupun maksud saya orang-orang Islam keliling dia. Siapa dia orang Islam keliling dia? Itulah buku pertama yang dia kenal tentang Islam. Faham tak maksud saya? Yang saya maksudkan buku pertama tadi ialah individu Islam yang ada keliling dia. Kalau orang Islam yang ada keliling dia, orang yang baik-baik, memang berakhlak baik, beramal dengan ajaran Islam, alhamdulillah, dia akan dapat gambaran Islam yang benar. Tetapi kalau yang keliling dia pun adalah orang Islam tetapi perangai teruk, tak ikut pun apa yang Islam ajar, maka dia akan dapat gambaran agama Islam yang salah. Okey, cabaran ketiga yang saya nak sebut sebagai non-Muslim. Ini rata-rata saya tengok ramai non-Muslim ada gambaran yang serupa. Termasuk saya pun ya, sebelum saya masuk Islam. Kita merasai agama Islam ni agama yang sangat susah. Sebab kita mendapat gambaran dalam agama Islam, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat, ini salah, itu salah, ini haram, itu haram, ini dosa, itu dosa, ini salah, itu salah, ini masuk neraka, itu masuk neraka, ini kena buat, itu kena buat, ini wajib, itu wajib. Aduh, kita rasa macam agama Islam ni adalah agama yang sangat susah. Inilah gambaran yang kita dapat. Jadi saya sendiri pun pada peringkat awal, saya pun tak berapa, macam mana saya nak sebut ya, tak ada keyakinan untuk memeluk agama Islam. Kalau saya lihat, kalau masuk Islam ni, aduh, macam dalam penjara. Ada orang suka tinggal dalam penjara. Saya tahu kadang-kadang kita orang Islam suka memberi ungkapan, dunia ini adalah umpama syurga bagi yang bukan beragama Islam dan penjara bagi orang-orang Islam. Kita suka bagi ungkapan begitu. Tapi pada saya, tak ada orang suka masuk penjara tau, tak ada. Dan kalau kita kata, contohnya kalau kita kata, okey, dunia ini adalah umpama penjara bagi orang Islam dan syurga bagi orang non-Muslim. Pada saya pun kurang tepat tau benda ni. Kurang tepat. Dia bergantung pada iman seseorang. Kalau iman kita belum kuat lagi, ya betul. Setiap kali kita nak melaksanakan perintah-perintah Allah, kita akan rasa macam berada dalam penjara. Tapi insya-Allah, bagi orang yang iman dia kuat, subhanallah, dia ada pemahaman Islam yang baik. Subhanallah, hati dia dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak terasa tau dunia ini dalam penjara, tak ada. Dia akan merasai ketenangan dalam dunia ini. So jangan sekali-sekali kita anggap kalau masuk Islam aja mesti dalam penjara. Tidak. Sebenarnya bila kita memeluk agama Islam, kita boleh jadikan dunia ini sebagai syurga kita. Bagaimana caranya? Beriman kepada Allah SWT. Bertawakal kepada Allah SWT. Letakkan sesuatu pada tempatnya. InsyaAllah, kita akan ada ketenangan dalam hati kita. Bila hubungan kita dengan Allah ada keharmonian, hubungan kita dengan sesama makhluk, dengan sesama manusia ada keharmonian, maka akan ada keharmonian dalam hati kita sendiri. Are we good ke? Okey, saya nak bagi faktor keempat. Cabaran untuk memeluk agama Islam. Ini pada diri saya. Bila saya dah mula belajar tentang agama Islam, dah tahulah sedikit sebanyak tentang Islam. Okey, tetapi saya terhalang daripada memeluk agama Islam. Tahu tak kenapa? Sebab saya dapat gambaran daripada kawan-kawan Islam saya. Bila masuk Islam, masuk je Islam, benda haram tak boleh buat. Benda wajib mesti buat. Itu yang diajar. Dalam agama Islam, haram tak boleh buat. Benda wajib mesti buat. Allah.